Wasallim amma ba'd. Saudara pengacara majlis yang saya hormati, Yang Berusaha Puan Hajah Rahimah binti Muhammad, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Perancangan dan Pengurusan PPD Jabatan Pendidikan Negeri Perak, menjalankan tugas Pengarah Pendidikan Negeri Perak. Yang Berusaha Encik Zulkafli bin Muhammad Mukhtar, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pengurusan Murid JPN Negeri Perak. Yang Berusaha Tuan Haji Ahmad Lutfi bin Haji Abu Bakar, Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Pembelajaran JPN Perak, menjalankan tugas Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembelajaran. Yang Berusaha Tuan Haji Muhammad bin Yahya, Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Seterusnya ketua-ketua unit dan sektor Jabatan Pendidikan Negeri Perak, ahli jawatan kuasa majlis, warga Jabatan Pendidikan Negeri Perak, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Pertamanya kita rapatkan setinggi syukur pada Allah kerana Allah kurniakan kita terlalu banyak nikmat. Kata Ibn Athaillah Sakandari rahimahullah, kita dikurniakan dengan dua nikmat. Satu dinamakan nikmatul ijad dan yang kedua dinamakan nikmatul imdad. Nikmatul ijad, Allah ciptakan kita. Kemudian nikmatul imdad, segala kelangsungan hidup kita, keperluan yang perlu ada pada kita, Allah kurniakannya. Makanya lafaz alhamdulillah kita syukur. Sementara lagi kita menjadi khalifah Allah di muka bumi. Dan tuan-tuan adalah insan yang bertuah kerana telah mengambil tempat Allah, tempat Rasul yang dipanggil sebagai muallim, sebagai guru, sebagai murabbi, sebagai mursyid, sebagai petunjuk kepada manusia. Maka di sini sudah tentu memberi keistimewaan, kelebihan berbanding dengan yang lain lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menyebut tentang guru para ulama, menyatakan mereka adalah pewaris para nabi dan rasul. Al ulama warasatul anbiya, fa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama walakin warasul ilm, faman akhazahu faqad akhaza bihazzin wafir. Para ulama itu merupakan pewaris para nabi. Maka sesungguhnya nabi itu tidak meninggalkan sebarang duit dinar maupun dirham, tetapi dia meninggalkan dan mewariskan ilmu. Siapa yang mengambilnya, maka sebenarnya dia mengambil yang secukupnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita syukur. Sebagai seorang guru, perkara yang penting adalah kita hendaklah menambahkan ilmu kita. Kerana orang Arab kata faqidu syai' la yu'ti. Siapa yang tidak ada sesuatu, macam mana dia nak bagi sesuatu? Zaman sudah berubah. Ketika mana era yang dipanggil sebagai al-aulamah ataupun bersifat global yang membawa kepada maklumat di ujung jari. Siapa yang rajin, siapa yang faham, siapa yang kuat membaca, menekuni, dia lebih banyak lagi menguasainya. Jadi kita tidak nak kalau kita ketinggalan zaman, ketinggalan bas, sedangkan mereka jauh lebih baik daripada kita. Atas asas ini, pembelajaran sepanjang zaman sentiasa diwujudkan. Pembacaan, menekuni, mentelaah, mengkaji, begitu juga muzakarah. Dan termasuklah acara seperti hari ini, kita bincang sebuah buku. Walaupun sudah banyak kali kita bincang buku, tapi sekurang-kurangnya kita menambahkan ilmu sejuzuk daripada apa yang sepatutnya.
Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, buku yang ada di hadapan tuan-tuan ditajukkan dengan garis masa Haya ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita kemukakan buku ini? Buku ini sebenarnya adalah selepas hampir 20 tahun dalam bidang penulisan ini diceburi, saya telah mengemukakan beberapa buah buku. Antara bukunya ialah Ma'rifah Rasulullah SAW, mengenal Rasulullah. Satu tulisan kecil yang bersifat ringkasan. Kemudian saya cuba mengkaryakan satu buku Cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya lihat bila mana berlakunya peristiwa seperti Isra' Mi'raj, kita cuba menulis buku berkenaan Isra' Mi'raj. Begitu juga apabila berlaku berkenaan dengan Hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita tulis buku Hijratul Rasul dan kita cetak. Kemudian kita juga melihat banyak buku-buku di dunia ini bersifat baharu, yang bersifat terkini. Antara buku yang paling dihormati oleh ramai tokoh-tokoh ialah buku Ar-Rahiqul Maktum yang dikaryakan oleh Syekh Safiyur Rahman Mubarakpuri. Buku ini telah menyertai satu pertandingan esei berkenaan dengan sejarah Nabi, tidak panjang, tidak pendek, tapi lengkap, berdalil, berfakta, susunan terbaik, maka dia telah menang di peringkat antarabangsa. Dan buku ini diulang cetak, Masya Allah, diterima dan dimakbulkan oleh ramai tokoh-tokoh, dan dibuat silibus, dibuat pengajaran di setengah-setengah universiti atau dibuat pengajaran di beberapa masjid, pesantren dan lain-lain lagi. Begitu juga beberapa buku-buku Melayu cuba diketengahkan. Saya cuba memikirkan satu soalan. Soalan cukup mudah. Saban tahun kita akan dengar satu peristiwa seperti Nuzulul Quran, seperti Hijratul Rasul, seperti Isra' Mi'raj, seperti Perang Badar. Tapi kalau orang tanya kita secara khusus, mungkin kita boleh jawab sebahagian, tapi sebahagian yang lain kita tak boleh jawab. Kita boleh jawab Perang Badar ni orang Islam lawan dengan orang kafir Quraisy, hasil daripada surat Abu Sufyan yang terlepas daripada kafilah yang hampir ditangkap oleh Rasulullah SAW, telah menghantar Damdan al-Ghifari ke kota suci Makkah. Akhirnya keluarnya Abu Jahal dan beberapa tokoh-tokoh lain seperti Uqbah, Syaibah, Rabi'ah, begitu juga dengan Ubay bin Khalaf dan pemimpin-pemimpin besar orang-orang Quraisy bersama lebih kurang 1,000 orang. Lawan punya lawan, tentera Islam menang, tentera kafir kalah 70 orang. Tentera Islam mati syahid 14 orang. Setakat tu kita tahu, alhamdulillah begitu. Tapi sebenarnya kalau kita cuba tekuni di mana berlaku, tarikh sebenar macam mana, macam mana sebelum daripada itu, macam mana selepas daripada itu, semuanya itu kita gambarkan dalam ini, sama ada lokasinya, tempatnya, begitu juga masanya, ketikanya, dengan rajah-rajah yang kita gambar untuk mudah. Keduanya, kadang-kadang kita bila sebut Rasulullah SAW, kita akan sebut macam kisah Mak Kilau, kita akan sebut kisah Maharaja Lela, kita akan sebut kisah hanya satu peristiwa, dua peristiwa, ataupun orang ni hebat, tapi kita tak tahu dari segi kronologi zaman dan masa. Bermula Nabi SAW umur sehari, sampailah umur dia 63 tahun 4 hari. Kita nak tengok macam mana sebenarnya.
supaya kita tahu keadaan Nabi ni umur berapa, keadaan berapa, usia berapa. Sebab dia Rasul yang kita nak pedomankan dia, nak hadiukan dia di sepanjang hidup kita. Jadi sewajarnya kita kena tahu. Kalau kita boleh tahu macam itu, barulah kita rasa, oh begitu Rasulullah. Sebenarnya mengkaji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan tengok semua sisi-sisinya tak macam orang lain. Orang lain dia ada dua sisi, baik dan buruk. Hak buruk jangan ikut, pilih, hebat. Betul kita dengar baru ni dia meninggal dunia, hebat, orang puji. Tapi mungkin sisi kekeluargaan ada didedahkan, tak apa nasihat juga. Tapi kalau Rasulullah SAW cuba tunjuk kita satu sisi hak tak molek, tak ada tuan-tuan. Sebab dia ini dilahirkan untuk diikuti, dilahirkan untuk dicontoh, uswah dan qudwah. Sebab itu Maulana Abil Hasan Ali Al-Hasani Nadwi menyatakan, jika sekiranya kamu seorang pemimpin, maka Rasulullah SAW lah menjadi ikutan kamu. Jika sekiranya kamu seorang kaya, Rasulullah menjadi ikutan kamu. Jika sekiranya kamu seorang fakir, Rasulullah juga menjadi pemimpin kamu. Semua Rasulullah. Kerana itulah kita nak kenal Rasulullah SAW ini dengan lebih detail lagi. Kerana itu saya terpanggil untuk menyusun dan telah mengemukakan satu metodologi. Pertama, saya akan gariskan masa apa yang berlaku. Kemudian saya akan menotakan di bawahnya atau satu peringatan, satu statement ataupun fakta yang berlaku melalui referen dan rojokan-rojokan, merentasi rojokan-rojokan dari satu sumber tapi amat banyak sumber. Kemudian selepas daripada itu, kita akan tengok di sebelah kanan pula peta dan apa yang berlaku di tempat-tempat yang tertentu. Sama ada gambar ataupun peta ataupun sebahagian daripada petunjuk apa yang kita bincangkan itu. Artinya sekaligus kita akan dapat 3 perkara sekaligus. Jadi insya-Allah pada hari ini saya bukanlah nak baca keseluruhannya, tapi kita akan cuba tengok satu persatu dengan masa yang ada. Dan saya ingat guru-guru bolehlah untuk melihat dan mengkaji untuk sama-sama kita dapatkan manfaat insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita tengok isi kandung bermula dengan mukaddimah nasab Rasulullah SAW yang mulia, nama-nama Nabi, khabar gembira. Begitu juga kelahiran, bab kedua diturunkan wahyu, bab ketiga ketibaan di Madinah, keempat perjanjian Hudaibiyah, kelima sifat dan kurniaan pendapat tokoh. Kita akan cuba tengok satu persatu dalam masa yang terhad dan terbatas ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita mulakan dengan bab nombor 1 ataupun muka surat 1, nasab Rasulullah SAW yang mulia. Nama Nabi SAW adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ab bin Adnan. Sebanyak 21 lapis. Ini mengikut riwayat Imam Al-Bukhari. Atas pada tu dipertikaikan kesahihannya. Ini yang disebut oleh Ibn Abbasin radhiyallahu anhu. Apa makna? Maknanya Rasulullah ni sampai dikaji keturunan dia tu orang hafaz, orang tahu. Dan keturunan tu mulia-mulia belaka. Rasulullah SAW menyebut wulitu min nikahin la min sifah. Aku dilahirkan daripada pernikahan yang sebenar, bukan daripada perzinahan.
Maksudnya keturunan Nabi di atas tu nak lahirkan Rasulullah SAW ni tak ada jenis-jenis zina. Lain dengan orang kafir. Al-Walid, Allah sebut dalam Quran, huwa zanim. Zanim tu maknanya anak zina lah, lebih kurang. Kisah Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin utama orang munafiki Mekah, orang Madinah. Salul ni, Abdullah bin Ubay bin Salul. Salul ni nama orang perempuan, bin orang perempuan. Maksudnya dikatakan anak zina. Maknanya tuan-tuan, bila mana keturunan yang baik ini Allah pelihara, tapi yang tak baik ini daripada ni pun huru-hara lah keturunan mereka. Itu tanda mulianya Nabi. Yang kedua, nama-nama Nabi Muhammad SAW. Li khamsatu asma' ana Muhammadun wa Ahmad wa ana al-mahi allazi yanfullahu bi al-kufra wa ana al-hashir allazi yuhsyarun nas ala qadami wa ana al-aqib. Aku mempunyai 5 nama, iaitu Muhammad, Ahmad. Aku juga penghapus yang mana Allah menghapuskan kekufuran denganku. Aku penghimpun yang mana manusia akan berhimpun di bawah kakiku, dan aku juga Nabi terakhir. Jadi bila kita tengok dua hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kita simpul bahawa nama Nabi ini ada 8. Gelaran Nabi ini, siapa pernah masuk kota Madinah, masuk Masjid Nabi, masuk Kaabah Salam, tengok di dinding 90 lebih ataupun 99 ataupun 100 nama Nabi, gelaran Nabi. Tapi yang ini, nama-nama Nabi ini yang disebut adalah 8. Kenapa nama Nabi banyak? Kata ulama, banyaknya nama seperti mana sebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, maka sudah tentu bila banyak nama bermakna mulianya sesuatu. Sebab itu Allah banyak nama, Mekah banyak nama, Madinah banyak nama, air Zamzam banyak nama, Nabi kita pun banyak nama. Yang tak pelik macam itu. Kemudian seterusnya pada muka surat berikutnya, muka surat 4, khabar gembira dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW dan gelaran Barqali. Cerita ni cerita yang menarik. Saya kalau cerita hak ni cukup tuan-tuan baca sahaja kisah macam mana seorang padri muda akhirnya diambil oleh ketua Padri Agung yang terletak di Spanyol pada masa tu. Cerita lama. Kemudian bila dia ambil, dia belajar macam-macam ilmu, sampailah kepada satu tahap nak jadi ke cerita bincang di kalangan padri berkenaan dengan nama kalimah Barqali atau Farqali. Apa makna Barqali atau Farqali? Di situlah mereka bergaduh sakang gini. Akhirnya ulama muda ini, ahli padri muda ni bertanya pada tuan guru dia hak tua tu yang tak datang uzur dah, dan berlakulah dialog. Dia menangis, dia sujud kepada yang ni, tolong bagi tahu. Akhirnya mereka kata ia adalah Muhammad. Cerita kalau aku cerita kamu, aku kena bunuh gini. Akhirnya dia keluar, dia pergi belajar, dia pergi bertemu dengan ulama Islam, raja Islam. Akhirnya raja Islam ni pun, dia pun masuk Islam, dia disambut asal daripada ni, sehingga akhirnya dia menjadi penulis yang terkemuka yang digelar sebagai ulama yang suhu. Dia tukar nama dia Muhammad Abi Muhammad Abdullah At-Turjuman. Dia masuk Islam. Cerita kisah ni menarik. Dan akhirnya dia sendiri karang kitab khas bertajuk Tuhfatul Arif Fir Raddi ala Ahli Salib. Telah ditahqiqkan oleh ulama Azhar. Kisah ni panjang, saya tak bacalah. Tapi kalau baca, saya nak kemukakan di sini bukti Nabi sallallahu alaihi wasallam ini
sudah terwujud dalam kitab Injil yang membenarkan firman Allah Ta'ala, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa salah satu daripada tugasannya beri berita gembira kepada khalayak, masyarakatnya, umatnya, bahawa akan ada seorang rasul yang akan datang selepasku, namanya Ahmad. Dan ini telah terbukti, tuan-tuan. Muka surat yang seterusnya, bab pertama, kelahiran sampai diturunkan wahyu. Kita akan sebut pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun gajah, satu kata 9 Rabiul Awal bersamaan 20 atau 22 April 571. Ini tarikh Nabi lahir. Saya bahaskan di sini pandangan para ulama, pendapat yang paling kuat mengikut ahli falak terkenal daripada Mesir, iaitu ia berlaku pada 9 Rabiul Awal. Kerana minggu tu, sebab Nabi kata Nabi lahir pada hari Isnin. Hari Isnin jatuh pada 9 minggu tu. Kalau nak 12, dia jadi hari Khamis. Ini pandangan ahli falak daripada Mesir. Walaupun masyhur kita letak 12. Ini tak salah. Saya sebut banyak pandangan ulama sebut. Kemudian kelahiran Nabi SAW ini berlaku di kota Mekah. Sekarang ni tapak masjid dah lah kawasan tu. Kelahiran sehingga usia 2 tahun. Ini kehidupan Nabi, iaitu masalah diberi susu. Berlalu usia 2 tahun, 4 atau 5 tahun, peristiwa pembedahan dada. Satu persoalan, bila Nabi lahir, kenapa Nabi diberi susu oleh orang lain? Mak dia tak susu ke? Susu sekejap. Kerana menjadi kelaziman tradisi orang Mekah, bila dia dapat anak, dia akan bagi kepada orang lain untuk susu. Sudah menjadi kelaziman. Sebab itu kita baca sebagai contoh Hamzah. Hamzah ni pak saudara Nabi, tapi umur sama seusia Nabi. Pak saudara tapi umur sama seusia. Sebab Abdul Muttalib ni kahwin ramai. Masa yang itu kahwin, dia pun kahwin juga. Dan dia ni, Hamzah ni, saudara susuan dengan Nabi oleh Halimatus Sa'diyah juga. Jadi di situ nak gambarkan kepada kita, susu ni, menyusu ni biasa. Begitu juga seorang lelaki bernama sahabat Nabi juga, dan juga dia dianggap sepupu Nabi. Sepupu Nabi, Al-Haris, susu sama dengan Rasulullah SAW. Dan dia salah seorang sahabat yang menyerupai muka Nabi. Kita pun sebut ada beberapa orang yang rupanya macam rupa Rasulullah. Di sini gambaran yang saya nak gambarkan bahawa susu ni berlaku. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama, bila dia keluar daripada tempat dia duduk di desa, dia ada sikit lasak, tegas, kuat. Yang kedua, udaranya cukup baik. Dari segi kehidupan udara, ini yang dipelajari. Dan Nabi sendiri pun tengok macam mana permulaan kehidupan dengan gembala kambing. Sebab itu Nabi selepas daripada dia balik, kemudian dia kerja gembala kambing juga. Artinya banyak faedah kenapa diberi susu tersebut. 4 atau 5 tahun berlaku peristiwa pembedahan dada ni pertama. Isra' Mi'raj berlaku juga, hak ni berlaku. Inilah yang menyebabkan Rasulullah SAW dihantar pulang oleh Halimah. Dia Halimah Sa'diyah ni, ataupun Halimah binti Abi Zu'aib ni, mengikut ceritanya, beliau ni adalah seorang yang miskin. Suaminya bernama Abi Kabsyah. Orang miskin, suaminya bernama Abi Kabsyah. Sebab itu Nabi digelar Ibnu Abi Kabsyah. Orang katanya, kenapa Nabi dipanggil anak kepada Abi Kabsyah, sedangkan anak dia Abdullah.
Ayah dia orang Arab, orang Bela pun kadang-kadang digelar macam tu. Nama sebenar bukanlah, bin sebenar bukan, tapi digelar macam tu. Dan Nabi banyak buat kenyataan, ana ibnu Abi Kabsyah. Halimah binti Abi Zu'aib ni, syarat orang nak susu anak, dia ada susu. Biasanya dia ada anak. Ada riwayat menceritakan dia pergi daripada kampung dia dengan wanita-wanita susu ni. Dia akan pergi sekumpulan 5 orang, 10 orang ataupun 20 orang dia pergi. Sebab menjadi kelaziman orang-orang Mekah, ada hari tertentu dia akan kumpul di satu tempat, beri anak kepada penyusu dengan upah. Penyusu ni, yang perempuan daripada kampung ni, mari dia akan berjalan bersama. Lebih kurang dalam 100 meter, 200 meter nak sampai, mereka akan berlumba. Tujuan berlumba ni kenapa? Kerana mereka nak sapa awal dan boleh pilih. Boleh pilih anak-anak yang comel, yang cantik, yang kaya lah. Bukan hak comel sangat, yang kaya. Bila kaya ni, upahnya besar. Bila mereka berlumba ni, Halimah ni terkemudian. Dia, kenderaan dia, keldai dia lambat, kuru lambat. Akhirnya orang lain pilih Habidah, dia tak dapat pilih. Tak ada pilihan kecuali Rasulullah. Sebab pantang mereka bila tanya anak siapa, bila sebut anak yatim, slow. Sebab tahu upahnya tak banyak. Akhirnya dia tengok Nabi, dia tak nak ambil. Mari fikiran. Pada tak ada langsung, baik ambil juga. Dia pun pergi ambil. Walaupun upah sikit, dia pun ambil. Bermula dia ambil tu, dia mula nampak luar biasa. Pertama anak dia kata berapa bulan dah merengek-rengek tak cukup susu. Anak dia sendiri. Sebab dia pula ni orang bukan kaya, makanan pun tak, rezak mana tak cukup. Anaknya merengek. Tapi bila bawa sahaja Rasulullah SAW ni, tiba-tiba susunya banyak. Dan dia kata itulah anak dia kali pertama tidur nyenyak. Bila dia berjalan pula, kenderaan tu ataupun kuda tu, dia punya keldai tu, kerana dia lambat, tiba-tiba keldai tu jadi gaguh. Macam besar dah, gemuk dah ni, jalan ni boleh potong keldai lain, kenderaan lain. Orang tanya, kau beli hak lain ke? Dia kata tak, hak sama. Itu kelainan. Bila sampai di rumah, Rasulullah SAW duduk di rumah dia, kambing-kambing dia yang kuru jadi gemuk belaka. Sehingga orang kampung pengembala kata, kalau nak gembalalah dekat Abi Kabsyah. Kambing dia gemuk, susu banyak, rezeki murah. Sehingga Abi Kabsyah suami ni, dia perasan. Sebab dia susu ni bukan 2 orang ni, lama dah dia susu. Tapi bila datang Rasulullah SAW, dia rasa lain. Lalu dia cakap dengan bini dia, dia kata, innaha lanasamatun mubarakah. Jiwa orang ni, budak ni aku yakin budak berkah ni. Masa tu tak tahu dia Nabi Rasul apa-apa. Tengok tuan-tuan. Jadi Allah murahkan rezeki dia. Dia pun tak kisah dah nak bayar banyak ke sikit, tak kisah. Yang pentingnya sampai bila biasanya 2 tahun, dia minta ekstra. Duduk lagi lah, tak apa. Sampailah 4 tahun. Itulah sebab. Itu kisah dia. Dan kisah ni mengingatkan kita lebih kurang 50 tahun kemudian, bila Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah, Rasulullah SAW telah membuka banyak negeri-negeri dan menawang ramai musuh. Salah seorang yang ditawang tu seorang perempuan tua.
Perempuan tua ini berkata, lepaskan aku. Sahabat kata, kenapa kau nak lepas orang lain biasa-biasa? Dia kata, aku kakak Muhammad. Bila sebut kakak Muhammad, jadi orang terkejut. Mana ada Rasulullah ada kakak? Dibawa kes ni kepada Rasulullah. Rasulullah tengah duduk. Sampai sahaja perempuan ni, Rasulullah perlu bangun. Dipeluk perempuan ni, hampar. Rupa-rupanya itulah anak Halimah Sa'diyah, kakak Rasulullah, kakak sesusu yang dukung Rasulullah masa Rasulullah kecil. Perempuan itu dikatakan namanya Syaimah. Dan dengan sebab macam itu, semua orang kampung, orang tempat tersebut yang perang dibebaskan. Itu nak cerita Rasulullah ni, dia kenang budi dan dia tidak lupa jasa-jasa orang yang terdahulu, yang menolong dia, yang bantu dia satu persatu. Kemudian kita tengok umur 6 tahun, maknanya ibunya bawa dia, pelihara dia 2 tahun saja. Umur 6 tahun, ibu dia bawa Rasulullah pergi ke Madinah nak ziarah kubur bapanya Abdullah yang ditanam di kabilah Bani Najjar. Sampai itu balik, dia meninggal dunia di Abwa. Maka Nabi jadilah yatim piatu. Semuanya hikmatullah, supaya Nabi ini la yakula abi abi walakin qala rabbi rabbi. Dia tak sebut ayahku ayahku macam orang lain atau ibuku, tapi dia sebut Tuhan. Dan kata ulama, supaya pembesaran Nabi ini tidak ada sebarang hujah orang-orang lain. Nabi ini cerdik, bijak, pandai. Ayah dia tu rotang duk tangan dia, duk ajar, tegah. Tak ada. Sebab yang didik Nabi bukan manusia, tapi Tuhan manusia. Iqra wa rabbukal akram. Kemudian dipelihara oleh datuknya Abdul Muttalib hanya dalam 2 tahun. Kemudian wafat. Akhirnya datuknya meninggal dunia. Masa tu umur Nabi 8 tahun 2 bulan 10 hari. Bermula daripada situ 8 tahun tu sehingga berkahwin, Nabi dijaga oleh Abu Talib. Abu Talib ni orang yang berpengaruh tapi tak berapa kaya, anak ramah. Jadi Nabi juga walaupun puak saudara dia juga pembantu. Tuan-tuan bayangkanlah, seorang tu jaga anak orang, anak saudara dengan anak sendiri. Tapi Nabi faham. Bahkan Nabi jaga pula Ali. Bahkan Nabi baik pula dengan anak-anak Abu Talib ni, seperti Aqil, seperti Ja'far. Nabi sayang semua. Usia 12 tahun dibawa ke Syam untuk urusan perniagaan. Kecil lagi, mentaliti tijarah perniagaan tu wujud dah kan Nabi. Bagaimana cara interaksi dengan manusia. Usia 15 tahun menyertai peperangan Al-Fijar, di perang. Tuan-tuan bayangkan semangat. Dan saya cerita macam mana berlakunya peperangan Fijar ni. Bulan Zulhijjah selepas peperangan Al-Fijar, perjanjian Al-Fudul, yang Nabi kata, kalaulah perjanjian itu wujud zamaku, dia ajak kepadaku, aku akan terima sebab baik sangat. Kemudian antara 15 sampai 25 ni kita tak tahu sangat hidup Nabi. Lebih maknanya dia banyak duduk di Mekah, dia menggembala kambing, dia jaga kambing-kambing orang, dia ambil upah. Rasulullah ni dia ambil upah. Dan satu tabiat dia akan disisihkan oleh Allah nak buat maksiat. Perkara ngarung-ngarung sikit pun. Pernah satu ketika kawan dia ajak dia pergi, kalau kita gak macam tengok wayang lah, ataupun tengok konsert ke apa ke di Mekah, di satu tempat dia pergi.
Bila dia pergi, kawan dia pergi, sampai satu tempat dia rasa ngantuk. Kata, kau pergi dulu, aku nak tidur sini. Dia tidur. Sudah konsep kawan dia balik, dia bangun. Dia tak. Maknanya Allah pelihara. Wallahu ya'simuka. Allah pelihara dia. Rasulullah dalam hidup lain. Artinya walaupun masa tu belum dinabikan lagi, belum dirasulkan lagi, dia ni akhlak baik. Orang Mekah panggil dia Al-Amin. Usia 25 tahun, dia bawa barang dagangan Khadijah. Dia mula bawa 25 tahun. Masa tu bila dia bawa, Khadijah ni pula cerdik. Bila dia bawa, dia tak bawa saja-saja. Dia akan bawa, Khadijah ni dia akan kirim seorang yang menjadi pembantu dan nak tengok Rasulullah ni. Sebab Khadijah ni ibarat kita gak seorang business woman yang berjaya lah, amat kaya. Jadi dia tak akan percaya harta dengan mudah-mudah. Yang dibawa tu Maisarah. Maisarah ni bukan perempuan, lelaki. Kita Maisarah perempuan. Nama awak apa? Maisarah, perempuan lah. Sada Maisarah lelaki. Lelaki bukan perempuan. Dia perhati Nabi ni. Dia tolong Nabi, dia perhati cara Nabi interaksi, cara Nabi nega, cara Nabi duduk, cara Nabi berkira, cara Nabi ni tengok semua. Sehingga bila dia pulang, dia cerita kepada Khadijah ajaib-ajaib yang berlaku, keuntungan laba yang berlaku. Akhirnya Khadijah jatuh hatilah. Maka berlakulah perkahwinan. Tapi perkahwinan tu menarik, kerana dua keluarga besar berhimpun dan masing-masing sebut. Antara yang disebut bahasanya Nabi ini ibarat unta yang dia punya hidung dia tidak sopek. Itu istilah maknanya kalau kita kau satu kesempurnaan seseorang tu. Rasulullah itu tak boleh nak tu lah. Kahwinan tu saya cerita macam mana berlakunya Khadijah. Khadijah sebelum kahwin dengan Nabi telah kahwin dengan dua orang dah. Dan dia antara orang yang amat dikehendaki oleh ramai pembesar Quraisy, tapi dia tak nak. Dia ni orang yang ada maruah yang tinggi. Ni Khadijah ni perangai dia. Dia hidup daripada umur Nabi 25 tahun sampailah umur Nabi hampir 53 tahun. Dekat dengan 30 tahun. Dekat 30 tahun. Umur 35 tahun dia menjadi hakim dalam meletakkan Hajar Al-Aswad di Kaabah. Kaabah ni pernah runtuh. Bila pernah runtuh kerana banjir, kemudian dibaiki balik. Kisahnya masyhur, baku mari baiki, sehingga akhirnya timbul masalah siapa yang akan letak Hajarul Aswad. Kerana orang letak ni akan dimuliakan. Bangsa dia, kaum dia akan dimuliakan. Masing-masing berebut nak perang. Nabi dengan bijaksananya sudah disuruh jadi hakim. Dia cari serban ataupun kain 4 bucu. Dia suruh setiap letak batu atas, setiap orang pegang. Ketua kabilah dekat nak sapa tu dia letak dengan tangan dia. Jadi masing-masing puas hati seolah-olah mereka pakai letak sama-sama lah. Itu dia. Usia hampir 40 tahun beruzlah dan menyendiri di Gua Hira hampir 6 bulan. Nabi ni dia bila umur kat 40 tahun ni dia tak suka. Maknanya seolah-olah Allah jadi secara fitrah ada benda tak kena pada kaum dia. Perangainya, cakapnya, tingkah lakunya, ialah budaya jahiliah masa tu. Ada benda tak kena. Dia suka beruzlah dan menyendiri. Dan akhirnya selepas 6 bulan, cara dia duduk di Gua Hira tu 3 hari 4 hari. Lepas tu balik, mari pula bawa bekalan 2-3 hari, balik. Gua Hira adalah satu gua yang terletak di Bukit An-Nur. Ada dikatakan kalau muka gua tu, kalau kita menghadap, kalau tak ada bangunan, kita akan nampak Kaabah. Straight, direct ke arah tu.
Usia genap 40 tahun, 21 Ramadan turunnya wahyu pertama. Beberapa hari selepas turun wahyu pertama, turunnya wahyu kedua, perintah menyampaikan dakwah. Tahun 1 hingga tahun 3 kenabian, dakwah secara senyap-senyap ataupun dipanggil sirri. Pergi kat seorang, bisi nak masuk Islam. 3 tahun tuan-tuan. Dan cerita ni makruf kalau kita tengok dan boleh baca di bawah tu macam mana yang masuk Islam. Tahun keempat kenabian, dakwah secara terang-terangan. Fasda' bima tu'mar wa 'arid 'anil jahili. Nabi pergi atas bukit Safa, Nabi pun cakap, Nabi kata wa sabaha, satu kalimah yang menyebabkan orang kafir Quraisy rasa takut. Sebab tu bahasa maknanya akan berlaku satu peristiwa besar. Mereka pakat datang, yang bertongkat, yang buta dipimpin, yang tua dipapah, yang tak dapat menghantar wakil. Semua datang. Nabi pun cakap, ara'aitukum law akhbartukum annal 'ir khalfal wadi tughiru 'alaikum akuntum musaddiqiyah. Apakah pandangan kamu kalau aku kata di bawah, di belakang lembah sana tu ada satu pasukan tentera akan menyerang kamu, kamu percaya tak? Mereka kata, kami percaya. Ma jarrabna 'alaika kazziba, kamu tak pernah bohong sekali pun. Lalu Nabi pun bagi tahu, inni nazirul lakum baina yaday azabin alim. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Anqizu anfusakum. Nabi ajak masuk Islam, bertauhid. Abu Lahab terus berkata, tabbal laka sa'ira hadzal yaum. Alihaza jama'tana. Celaka kamu hai Muhammad sepanjang hari ini. Kerana ni kamu nak ipung aku, kami semua. Oleh kerana dia sebut kepada Nabi satu kali celaka, Allah sebut pada dia 2 kali celaka. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Itu dia. Kisahnya panjang. Pertengahan atau kurung penghujung tahun keempat kenabian bermula penindasan. Tindas. Tahun kelima kenabian, rumah Arqam menjadi medan dakwah. Pertengahan tahun kelima kenabian, penindasan ke atas kaum muslimin dan musyrikin makin kuat. Rejab tahun kelima, hijrah ke Habasyah. Mereka hijrah ni, mereka naik kapal. Penghujung tahun ke-6 kenabian, bapa saudara Nabi Hamzah memeluk Islam. Dia memeluk Islam ni kerana ada seorang hamba perempuan bagi tahu, Muhammad anak saudaramu kena tempeleng, kena tampar, kena apa kepada oleh Abu Lahab, Abu Jahal. Oh, dia tak boleh. Dia marah, dia pergi. Lalu dia tampar balik. Dan masa itulah dia isytihar Islam. Akhirnya Allah elokkan Islamnya jadi bertambah kuat. Zulhijjah tahun 6 kenabian, 3 hari sahaja selepas Islamnya Hamzah, Umar ibn Al-Khattab masuk Islam. Umar nak masuk Islam ni pelik juga. Bila mana Nabi doa, Allahumma ayyidil Islam bi ahadil umarai. Ya Allah, kukuhkan Islam dengan 2 orang, salah satu 2 orang Umar. Umar yang pertama Umar Al-Khattab, Umar yang kedua Amr bin Hisham, iaitu Abu Jahal. Tapi Allah takdirkan Umar masuk Islam. Orang-orang yang dengar cerita ni, wanita-wanita yang dengar cerita ni, orang muslimah, bila tanya Nabi doa Umar masuk Islam, dia kata aku tak percaya. Wallahi, sekalipun keldai Umar masuk Islam, barulah aku percaya. Maknanya dia ni penentang tegar, tapi Allah terbalikkan, akhirnya dia percaya. Tahun ke-7 kenabian, selama 3 tahun pemulauan ke atas Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ni tahun 7 sampai kepada tahun ke-10. 3 tahun kena pulau. Macam mana bentuk pulau? Pertama, tak boleh jual beli dengan mereka, boikot dulu. Kedua, tak boleh nak kahwin.
suku sakat keturunan Nabi, Bani Abdul Muttalib ni, Bani Hashim ni tak boleh kahwin kecuali jalur Abu Lahab je. Tu boleh lah sebab dia menentang. Hak lain tak boleh. Dahsyat tuan-tuan. 3 tahun macam mana boleh hidup? Tapi itulah akhirnya Allah buktikan dengan anak-anak Makkah, akhirnya terbubar perjanjian. Abu Talib meninggal, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha meninggal. Dua ni tahun ke-10 kenabian, dekatlah. Jadi kalau tahun ke-10 kenabian, kita tahu Nabi daripada umur 25 tahun, Nabi dapat wahyu umur 40 tolak 25 bermakna berapa tahun? 40 tolak 25 bermakna 15 tahun. 15 tahun campur pula dengan 10 tahun daripada selepas tu. Artinya Nabi duduk bersama dengan Khadijah lebih kurang dalam 25 tahun. Bersama dengan Khadijah dalam 25 tahun. Syawal tahun ke-10 kenabian perkahwinan dengan Saudah. Ni mula Nabi kahwin. Masa hayat Khadijah, Nabi kahwin seorang ni, Khadijah. Syawal tahun ke-10 kenabian, Nabi keluar berdakwah ke Taif. Taif ni ramai di kalangan kita kalau dia umrah, dia boleh pergi ke Taif. Dia tengok di situ satu persatu. Zulkaidah tahun ke-10 kenabian, Nabi kembali ke Mekah untuk memperbaharui seruan Islam. Masa pendek je sebab orang Taif tak boleh terima. Yang Nabi lari tu sampai Nabi cangga batu dengan tangan dia, siku dia. Tempat tu dijadikan masjid sekarang kecil, namanya Masjid Qok. Qok tu makna siku lah. Itu dia. Hujung tahun ke-10 kenabian atau awal tahun ke-11 kenabian, hijrah kedua ke Habasyah seramai lebih 80 orang. Ini dia. Pergi pula sebab tekanan kuat. Mereka pergi, termasuk Sayyidina Osman pergi. Musim haji tahun ke-11 kenabian, Rasulullah keluar menemui kabilah sampai dakwah lagi. Walaupun masa tu syariat haji tak ada, tapi syariat haji secara jahiliah tu ada, masih kekal. Cuma banyak syirik lah. Macam kalau dia kata labbaik Allahumma labbaik, dia sebut labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, dia tak labbaik la syarikat la huwa laka syarika. Jadi lain, dia ada sekutu. Ini tak betul lah Nabi ajar. Tahun ke-12 peristiwa Isra' dan Mi'raj dengan diperlukan salat 5 waktu. Ini khilaf. Ada kata tahun wafatnya Khadijah, Amul Huzni. Musim tahun ke-12 musim haji tu Bai'ah Aqabah pertama 12 orang. Musim tahun yang ke-13 haji, tahun ke-13 kenabian ada 70 orang dan mereka ajak dah Nabi untuk hijrah. Kemudian kalau kita tengok pada muka surat yang ke-36, hijrah Rasulullah SAW ke Madinah, ceritanya menarik. Tuan-tuan boleh tengok jalan yang dia lalui macam mana, dan Nabi amat sedih dalam hijrah ni. Bab ketiga, ketibaan di Madinah perjanjian Hudaibiyah. Maknanya daripada Nabi sampai tahun 6 hijrah. Apa peristiwa berlaku? Dalam masa 6 tahun tu pelbagai perkara berlaku. Bila hijrah ni, nombor 1, Nabi asaskan masjid. Nabi buat persaudaraan, sama ada antara orang Aus dengan Ansar, ada dengan Khazraj dipanggil Ansar, atau orang Ansar dengan orang Muhajirin, atau orang Muhajirin sama-sama orang Muhajirin. Akhirnya kesatuan tu kuat. Ini yang tak pernah berlaku dalam sejarah. Madinah ni ramai orang Islam, orang Arab, tapi orang Yahudi kuasa sebab mereka berpecah belah. Dengan datangnya Rasulullah, Yahudi dapat dikalahkan satu demi satu. Sehinggalah kalau kita tengok peristiwa ni berlaku memang cukup menarik tuan-tuan. Tuan-tuan boleh baca daripada sampailah perang Badar yang berlaku selepas daripada itu, peperangan Badar Kubra tahun ke-2 hijrah, dan kami gambarkan satu persatu macam mana
tempat lokasi Perang Badar ni, natijah keseluruhannya yang membawa kemenangan kepada orang Islam. Kemudian Perang Uhud tahun ketiga Hijrah, sama juga. Lokasinya, tempatnya macam mana sebelum dan selepas perang tu berlaku, tuan-tuan boleh tengok. Kemudian pada muka surat yang ke-58, peperangan Ahzab Khandaq. Ini juga menarik macam mana cara Nabi selesaikan peperangan ini membawa kemenangan kepada Islam satu persatu. Dan ini juga menggambarkan kehebatan Rasulullah SAW dalam menyelesaikan isu peperangan dengan orang-orang kafir Quraisy. Bab keempat muka surat 68, perjanjian Hudaibiyah sampai ke kewafatan. Tahun 6 Hijrah berlaku perjanjian Hudaibiyah. Yang ini seolah-olah kalau zaman dulu Nabi bersifat sebagai defense, tapi selepas Hudaibiyah Nabi bersifat attack dah. Ada perjanjian itu melemahkan orang kafir Quraisy. Hanya tahun 8 Hijrah berlakunya perjanjian yang dipanggil pembukaan kota Mekah. Ini besarnya kelebihan pembukaan kota Mekah. Kemudian kita tengok peperangan demi peperangan berlaku zaman Nabi SAW ni. Nabi perang tak kurang daripada 20 kali. Dan hantar syariah saja berpuluh-puluh. Apa beza antara ghazwah dengan syariah? Ghazwah ni perang skala besar sikit dan biasanya Nabi hati. Syariah ni Nabi hantar 30 orang, 20 orang ikut keperluan. Iaitu saja berpuluh-puluh. Maknanya yang dapat kita faham, Rasulullah SAW ni bukan jenis orang yang duduk saja. Tak. Dia tak duduk saja. Dia jaga betul-betul peluang yang ada untuk dakwah kepada Allah. Muka surat 102, detik-detik kewafatan Nabi SAW. Yang ini saya cerita 5 hari, 4 hari, sehari sebelum wafat, hari Isnin, hari terakhir. Yang ini saja kalau kita cerita memang itulah Rasul yang terakhir. Cuma saya mengajar kepada pengajar, jadi tak payahlah saya tafsir panjang-panjang. Tapi sebenarnya kisah yang kita gambarkan ni ada beberapa perkara yang saya nampaklah saya boleh buat satu khulasah. Yang pertama sekali tuan-tuan, dengan akhlak Nabi, dengan sifat Nabi ni, kurniaan Allah kepada Nabi, kalau baca satu-satu memang luar biasa. Cuma saya tertarik kepada kenyataan tokoh-tokoh timur dan barat kepada Nabi saja saya ambil. Saya tak nak ambil orang Islam. Orang Islam memang wajib percaya dan memang kita yakini. Tapi nak tengok macam mana orang bukan Islam yang insaf, yang faham, yang reti, yang cerdik, yang baca, yang compare segala kehebatan orang lain dengan Rasulullah SAW. Akhirnya kita tengok Profesor, muka surat 124, Profesor bertaraf dunia dalam bidang kepimpinan John Adair memperakui baginda Rasulullah SAW adalah pemimpin terbaik sepanjang zaman. Dalam bukunya The Leadership of Muhammad, antara lain mengungkapkan kata penuh jujur, Muhammad adalah seorang tokoh luar biasa yang paling besar pengaruhnya di dunia ini. Sampai sekarang tak ada lawan. Dan saya kumpul banyaklah tokoh-tokoh lain, semua puji tuan-tuan. Jadi kalaulah orang lain mengakui kita sebagai orang Islam, sewajarnya kita lebih mengakui lagi tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Akhir kalam, kita buka muka surat 158. Dalam muka surat 158 ni saya cuba buat sedikit rumusan. Ya, ini saya harap tuan-tuan boleh baca lah. Sambil-sambil tengok, boleh baca. Apa yang kita dapat dalam buku ni? Nombor satu sekali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar mengganimahkan masanya dalam menyampaikan risalah Allah sehingga nafas yang terakhir. Apa maksud saya mengganimahkan? Maknanya Nabi ni
Dia ambil peluang betul-betul. Sebab itu orang yang paling cerdik, yang paling hebat dalam pengurusan masa Rasulullah SAW. Saya sebut dalam buku Masa Pelihara lah. Time management dan quality time kita kena ada. Orang yang hebat, masa sikit dia boleh buat banyak benda. Tapi orang yang malang, masa banyak sikit benda pun tak selesai. Rugi kita tuan-tuan. Bayangkan, saya pernah dengar ahli politik cakap 10 tahun tak ada benda. Nak bangun negara, sebuah negara 10 tahun tak ada masa. Bahasa kita kat 2 kali pilihan raya. Ni tak ada kena-mengena, tapi nak gambarkan tak ada apa. Tapi tuan-tuan, 10 tahun sahaja Nabi, Parsi, Rom, Ketar takut. 10 tahun saja Madinah menjadi mercu tanda ilmu. 10 tahun saja Mekah jahiliyah kepada Islamiah. 10 tahun peradaban manusia tertinggi. 10 tahun kalau kita baca daripada kiamat akan datang sampai sekarang, sampai zaman Nabi, tidak ada satu kumpulan, bukan orang, kumpulan. Orang ramai, ada orang dibayar, kumpulan ataupun kita kata generasi yang mereka ni serentak naik baik belaka. Seorang dua je hak tak berapa nak betul, tapi itu pun baik juga. Khairul qurun qarni summa allazina yalunahum summa allazina yalunahum. Sebaik-baik kurung aku, kemudian selepas mereka, kemudian selepas mereka. Tuan-tuan, kita ada anak. Ada orang 4 orang anak, ada orang 5 orang anak. Nak jadi orang anak-anak tu pening. Ada kata zaman abah dulu, zaman mak dulu nakal kot, tapi tak macam hang. Tengok teruk. Kita mengajar tengok, sebab cara kehidupan berbeza tuan-tuan sekarang. Cara pendekatan tu berbeza. Tapi Nabi ni zaman jahiliyah, dia boleh masukkan elemen tu. Inilah hebat. Sebab itu bukan orang hebat hanya boleh membina tamadun. Orang yang hebat adalah orang yang boleh membina pembina tamadun, human capital, modal insan. Dan Nabi membuktikan semua mereka unggul. Ini bagi saya, time management, quality time mesti kena ada dalam kehidupan kita. Nombor 2, saya ambil masa 10 minit lagi, lepas tu kita tutup lah, minta izin sikit. Susunan kerja yang teratur, munazzam dan meretak merupakan ramuan kejayaan, ditambah pula dengan itqan. Nabi ni tuan-tuan, dia ajar sahabat dia itqan. Apa makna itqan? Orang Melayu kata tekun. Tapi sebenarnya itqan ni, kita buat sesuatu tu teramat profesional. Innallaha yuhibbu 'abdan iza amila amalan an yutqinah. Jadi tuan-tuan percaya tak, sebuah kereta harga dia 40,000. Percaya tak? Azia ke, yang penuh full spec, atau 60,000? Percaya lah, seperti Myvi ke, atau 70,000, 80,000 Ativa ke? Percaya. Tapi tuan-tuan percaya tak, ada kereta harga 1 juta, 3 juta? Percaya. Bukan Tiverong. Saya rasa kalau 20,000 ramai orang beli. Lamborghini. Ni kereta. Sebab ni itqan. Kemah. Sama-sama benda. Kenapa? Kerana ni pemain bola, orang tu gaji dia 10,000 sebulan. Hebat. Wakil Perak ke, wakil ni dapat 10,000 sebulan, 15,000 tengok. Tapi Ronaldo 1 bilion setahun. Sama sepak bola. Bola tu kaki dia 2 je. Skill profesional. Tengok An-Nasr ambil dia. Daripada dia punya Facebook atau Twitter atau Insta, lebih kurang dalam berapa juta, berapa je, dalam berapa puluh ribu je.
100 ke berapa ratus ribu. Masuk Ronaldo 2 hari 5 juta. Puasa TikTok, puasa ni laju, saham berapa nama naik. Dia sanggup. Jadi saya nak ceritanya kerana Nabi buat macam tu. Nombor seterusnya, mewatakkan, saya tak baca nombor 2 itu, mewatakkan sahabat dengan sikap profesional yang amat tinggi dan keamanahan yang terbaik. Hak ni sekali ni payah ni. Profesional boleh tapi tak amanah. Keamanahan yang terbaik disertai dengan nilai dan adab yang mulia dalam pelbagai bidang dan skill sehingga melahirkan generasi terbaik di sepanjang zaman. Saya tak sempat nak cerita perilaku sahabat-sahabat Nabi, tapi kami kumpulkan. Kalau watak Khalid Al-Walid tu tuan-tuan, nak gambarkan dia ni panglima tentera, tuan-tuan tak akan tengok dalam sejarah orang seperti dia. Luar biasa. Tengoklah jeneral mana pun, dia lain tuan-tuan. Dia punya, yelah Rom, siapa-siapa bila dengar nama Khalid ni meremang bulu roma. Nampak keputusan natijah kalah dah. Walaupun ramai, skillnya hebat, beraninya hebat, tangkasnya hebat, luar biasa. Bukan seorang Kakak. Kita jaga dengan nama sahabat Nabi Kakak. Kakak ni suara dia kuat. Kakak ni kalau perang dengan Khalid, Khalid suka sangat. Kalau nak pergi regu, aku nak kakak sama aku. Dan kakak Khalid ni kalau tentera Islam mati, dia tak menangis, dia biasa. Tapi kakak mati dia menangis. Dia punya hubungan tu luar biasa. Dia boleh rodok dengan tombak dia, mata gajah. Masa perang dengan dia, oh dia berani, skill. Saya nak gambarkan mereka itu. Kalau kita baca Rijal Haula Rasul, lelaki-lelaki yang sekeliling Rasulullah, memang luar biasa. Akhir sekali, saya nak nyatakan tempoh masa yang digunakan oleh Rasulullah SAW, walaupun hanya 10 tahun, untuk mentadbik, melaksanakan dan menzahirkan pelang kehidupan sebagai panduan hidup kepada umatnya. Tetapi apa yang amat mengagumkan, semua disiplin ilmu dan pelbagai latar belakang kehidupan manusia memungkinkan untuk mengikut sunnahnya dan mencontohi akhlaknya yang dianggap sebagai khuluqun azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi tuan-tuan, Rasulullah satu-satunya manusia mengajar kita dunia dan akhirat. Rasulullah satu-satunya manusia yang ajar kita pendidikan, akhlak, ajar kita erti kehidupan. Semua dia ajar. Sebab itu kita tekung satu-satu. Kalau kita faham betul-betul jawapan, semua ada dalam Rasulullah. Laki bini bergaduh, ada. Anak-anak yang tak berapa nak baik, macam mana? Semuanya ada. Cuma kena rajin mengkaji, mencari. Saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Bersama saya ni beberapa buku, Tinta Nasihat untuk Penuntut Ilmu, satu buku yang paling baik, yang sesuai untuk dimiliki oleh guru-guru, kerana kita syarat sebut tentang sikap ataupun syarat pembelajaran ilmu. Bukan sekadar hafal, faham, reti, amal dan seumpamanya. Masa ini buku yang paling saya sayang. Saya selalu sebut tentang quality times dan time management. Ramadan Al-Mubarak, kalau kita nak faham tentang berkenaan dengan puasa, satu persatu letak air mo dalam mata, batal tak, cabut gigi bulan Ramadan, batal tak puasa. Begitu juga dan lain-lain lagi lah. Tip hafazan Quran. Ya, ini buku bagaimana Quran Allah jadikan kepada kita, yang mengingatkan kita 5 hari lepas peristiwa pembakaran Al-Quran oleh Ramses Paludan, seorang yang cukup jijik kerana sanggup buat seperti itu, dan respon daripada dunia Islam amat luar biasa. Saya sebut tentang hafazan Quran. Baiti Jannati, rumahku syurgaku. Ini satu buku yang bagi saya untuk kita tengok balik
keadaan rumah tangga kita. Salam terakhir, ini buku anak saya yang meninggal dunia tahun lepas akibat kanser. Sebenarnya saya tulis buku ni lama sebelum dia meninggal, sampailah akhir hayat dia. Dan banyaklah hal-hal yang boleh bayan linnas, isu-isu semasa. Isu-isu semasa ni macam hukum fit jenazah kebakaran, isu perceraian selebriti, tersalah berbuka puasa awal, hukum memakai kostum, banyak sangat sampai dia tebar berkenaan dengan isu bayan linnas. Saya mengambil masa untuk memohon jutaan kemaafan bahasa yang saya guna tidak sesuai dengan khalayak sini. Semoga garis masa salam ini kita boleh hadam, kita boleh faham dan kita boleh baca. InsyaAllah kita akan dapat satu natijah yang baik dalam hidup kita. Sekadar itu, aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid din, allimna at-ta'wil. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tusir alaina wa ardina warda anna. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.